Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat teruskan pengajian kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang sunyi, iaitu berkaitan dengan taubat. Kita sebagai hamba, sebagai manusia, kita tidak boleh lagi daripada melakukan dosa pada Allah SWT, dan kita tidak masuk hari-hari ada dosa kita dengan Allah SWT secara tidak sengaja atau secara sengaja, dan kita adalah sentiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi firman Allah SWT kalau kita lihat dalam tempat ini dimulai dengan ayat surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Maksudnya orang yang berjaya, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Maksudnya kata Rasulullah, dia setiap hari beristighfar paling banyak 100 kali atau 70 kali. Apa salahnya kita beristighfar, astaghfirullahalazim, lepas solat 3 kali, waktu masa bekerja, sentiasa lidah kita dibasahi dengan beristighfar, memohon ampun dengan Allah SWT atas segala kelemahan yang ada pada diri kita. Dan Allah perintahkan lagi dalam surah Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah bertaubat kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi Allah SWT sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Allah tak pernah tolak. Kita saja kadang-kadang rasa Allah terima atau tidak. Sebenarnya kita adalah sentiasa mengampun dengan Allah SWT. Kita minta dengan Allah SWT, segala-galanya Allah terima. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Apabila hamba itu insaf dengan Allah SWT, maka Allah akan terima taubat kita. Kita sentiasa minta, kita beristighfar ni, kita inginkan kebahagiaan dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, cara kita berdoa, semua orang dia berdoa, ya Allah, aku nak kaya. Sebenarnya dalam hati semua nak bahagia. Sebenarnya, ya Allah, aku nak pangkat. Sebenarnya cara kita sebut. Kemudian Allah tak bagi apa yang kita minta. Atau dia minta, ya Allah, jodohkanlah aku dengan si fulan ni yang cantik ni, gini. Tiba-tiba tak dapat isteri macam ni, atau dapat suami macam ni. Kita kata Tuhan tak terima. Tak. Kita salah tanggapan kita. Sebenarnya Allah SWT telah menerima doa kita itu yang Allah beri, itu yang terbaik untuk kita. Kita tak perasan, kita kata Tuhan tak terima. Contoh kita temuduga tak dapat, kita kata oh kita ni gini tak. Kita kena lihat balik, ada kelebihan lain Allah SWT nak beri kepada kita yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita melihat dari segi beberapa sudut aspek lain. Memanglah kita dalam berkejayaan ni orang dengki pada kita semua ada, tapi yang penting kita dengan Allah SWT. Kita letak segala yang kita dapat ingat ujian daripada Allah SWT untuk persiapan diri kita dengan Allah SWT. Sebab itu kita sentiasa bertaubat, sebab kekuatan taubat ni Masya Allah, Allah janjikan hebatnya bila orang tu bertaubat. Dan Allah suruh kita taubat ni tujuannya tak ada benda lain, penghapusan dosa kesalahan dan untuk kita layak ke syurga. Sebab itu jelaskan surah Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Yang ini yang penting dalam kita bertaubat, dia ada syarat dia 5 syarat utama yang perlu dipenuhi waktu kita nak bertaubat kepada Allah SWT. Iaitu yang pertama, al-ikhlas lillah. Kena ikhlas betul-betul nak taubat, bukan taubat main-main, nak solat taubat. Kita taubat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula taubat, ya Allah ampun dosa aku, esok nak buat pula. Tak boleh gitu. Jadi kita taubat dengan penuh ikhlas, rasa rendah diri. Dan yang kedua syarat dia al-nadam, rasa menyesal di atas perbuatan maksiat kita yang lampau. Kesalahan kita, tengok dulu aku ada buat begini ke orang begini. Mana kita rasa, ya Allah, macam sebelum bulan lepas, waktu saya jumpa seorang India yang dijatuhkan hukuman gantung, kemudian dia masuk dalam penjara dan dia masuk Islam dalam penjara. Jadi waktu saya bersama dengan dia, dalam akhir bulan ni dia kena untuk rayuan
sebab dia kis dadah. Jadi dia kata, Ustaz, saya nak bagi surat pada Ustaz seorang dia baca. Saya nak Ustaz baca surat ni dan Ustaz doakan saya. Sebab Ustaz nak pergi ke Mekah, Ustaz doa saya biar rayuan saya tu dilonggarkan, bukan saya kena hukuman gantung. Sebab hukuman mahkamah yang pertama ni dia kena hukuman. Jadi saya baca surat ni, memang seorang yang insaf lah. Mari kita baca, kita pun menitis air mata baca surat dia. Dan kenapa dia masuk Islam. Dulu dia bukan Islam dan dia masuk penjara. Dia masuk Islam dalam penjara kerana apa? Mengenali Islam dalam penjara. Masya Allah. Dan waktu saya bercakap dengan dia kata, rupanya apabila dia kena Islam, ketenangan tu datang. Biasalah orang India bila dia tension, kena hukuman gantung ni macam-macam dalam dia, tapi dia mengenali Islam dalam, Masya Allah, kuasa Allah SWT. Dan dia tulis surat tu pada saya 2 halaman. Dia kata, Ustaz seorang dia baca. Bila saya baca, saya terharu lah. Ini Masya Allah, kuasa Allah SWT. Bila orang tu bertaubat, jiwa dia, ketenangan yang ada dalam dia, Masya Allah, bila dia ikhlas kepada Allah SWT. Yang ketiga syarat dia, kita buang dosa-dosa itu. Yang penting kita baiki balik hubungan kita dengan manusia. Ini yang berkaitan dengan manusia. Contohnya dinyatakan di sini, kalau kita masalah dengan idza kana al-insanu muqassiran fi birri walidayhi, masalah dengan kedua ibu bapa kita bertaubat kepada Allah SWT, baiki balik hubungan dengan Allah SWT. Ini kita berdoa sebagaimana berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, kalau kita baca kisah dia catat dalam Sahih Bukhari, dia pergi jumpa mak dia tak nak buka pintu. Dia masuk Islam. Adakah Abu Hurairah kata marah pada mak dia? Tak. Dia cuba baiki hubungan dengan mak dia. Dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, doakan supaya ibu aku masuk Islam. Kemudian dia datang lagi jumpa mak dia. Walaupun mak dia dah masuk Islam, mak dia kata dia ingat mak dia dulu, mak dia buka pintu sikit je, aku dah Islam. Pergi wahai Abu Hurairah. Tak nak jumpa juga sebab mak dia kecil hati dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, jumpa lagi Rasulullah, doa. Mungkin ada kesalahan apa, dia tak perasan apa kesalahan dia dengan mak. Doa supaya kami jadi keluarga yang penuh kasih sayang. Kemudian Rasulullah doa, ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dengan mak dia satu keluarga yang penuh kasih sayang. Itu yang kita cari sebenarnya. Kita bekerja, penat lelah semua ni, kita bertaubat, kelebihan inilah Allah SWT beri kepada kita. Kita beristighfar. Orang kata kenapa beristighfar? Apa kelebihan beristighfar? Sebenarnya kelebihan beristighfar ni Allah beri banyak kepada manusia. Dan sekiranya orang itu bertaubat, dan syarat yang ketiga ni dia kena buang. Dia syarat taubat tentang dia ada bergaduh dengan kawan dia tu, dia sambungkan balik silaturahim. Selama ni dia suka mengata orang, suka bergaduh dengan orang, tapi dia berubah. Apabila dia dah berubah, jangan pula yang lain pula yang iri hati dia berubah, buka balik cerita dia. Alah, macam bagus sangat dulu dia Ustaz, kepala dia. Ini biasa orang, dia datang, Ustaz, macam bagus sangat dia buat baik dengan Ustaz. Dulu dia ni, sebelum baik dengan Ustaz, kaki malam tu pula, itu yang dulu. Dia dah tutup buku, jangan kita buka. Ni orang kita dia suka buka. Dah habis lah. Dia dah tinggal dah yang itu, dia dah berubah, cukup. Jangan kita menjadi penghukum. Kita menggalakkan orang bersama dengan kita pada jalan Allah SWT. Atau orang tu yang suka menipu orang, mengkhianati amanah, maka dia minta maaf dengan orang, dia berubah, dia minta maaf dengan Allah SWT. Itu syarat yang dia perlu buat. Jangan pula dia istighfar, Astaghfirullahaladzim, aku tak nak menipu, kejap ni menipu pula. Itu syarat dia, kena tinggal perbuatan itu. Dan kemudian syarat yang keempat, iaitu dia kena berazam untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan yang lalu. Berazam. Macam kalau kita ni minum arak, berazam dah tak nak minum dah arak. Atau orang ni dia suka berzina, berazam dah tidak mahu berzina lagi. Masya Allah. Begitu. Manakala dia berzina, jangan pula dia pergi cerita kat orang, aku dulu berzina, macam mana nak buat. Tak. Datang tanya orang yang lebih arif, saya nak berubah, saya begini-begini. Adakah Tuhan terima taubat saya? Kalau tanya sama ahli yang bukan ilmu, ahli jahil, masalah. Macam saya ada 2-3 orang tu, mak rempik datang jumpa saya. Kata, Ustaz, adakah sah solat saya? Kenapa pula tak sah solat awak? Saya datang dengan kuliah Ustaz. Kemudian orang beritahu saya, dulu kau pernah, zaman-zaman dulu kau pernah berzina, kau pernah ni masa kau merempik menang perempuan.
Sekarang ni kau solat Tuhan tak terima. Saya kata bukan hak orang tu, tolak itu hak Allah SWT. Baguslah awak berubah. Dia kata ni rambut panjang, dia kata nanti Tuhan marah. Tengok orang kita. Inilah ahli masjid kita. Ahli masjid kita selalu keluar fatwa sendiri. Biarkan dia solat. Saya kata solat. Lama-lama dia akan guntinglah rambut dia tu. Perubahan transisi tu. Bukan tak dia dah bertaubat. Jangan pula kita, kalau dia 100%. Dia tinggal yang tu pun Alhamdulillah. Dia tinggal merepek, tinggal berzina itu yang lebih besar lagi. Dan setakat rambut tu dia orang muda. Rambut-rambut macam dah masih tengok bola, ni lah rambut main bola. Jadi kita janganlah tiru lah. Yang kita yang dah faham jangan tiru. Yang belum faham tu kita dakwah dia. Jangan pula kita nak sama. Kan Elan tengok rambut Cristiano Ronaldo, Lionel Messi lah, rambut okey sikit lah, saya nampak. Dia tak ada buat klik-klik sikit. Jadi kalau tiru Lionel Messi tu okey lah rambut dia. Kalau yang lain-lain tu dia tak berapa galak lah. Dan antakuna dan adalah orang tu syarat terima dia, Allah terima taubat dia tu, dia janganlah kembali dan biarlah taubat tu memberi manfaat pada diri. Kalau berkaitan dengan orang bertanya pada ulama dia, kalau berkaitan dengan kita mengumpat orang ni, nak pergi minta maaf perlu tak kita cakap? Perlu tak kita cakap? Bagi salam saya ni mengumpat awak banyak, saya berbakul-bakul. Jadi maka dijelaskan di sini, kalau dah berubah, kita taubat, tak nak mengumpat dia lagi, jangan pula mengumpat lagi. Syaratnya kalau kita jumpa dia nanti masalah, cuma kita boleh jumpa, ya fulan ini takallam, aku bercakap tentang kamu, aku ada bercakap tentang kamu dan aku minta halangan. Fa'arjuka an tasmahani, aku harap engkau maafkan. Kalau mampu cakap begitu. Kalau tak mampu, la tazhab. Jangan pergi. Kau rasa tak mampu nak cakap, nanti timbul dia pun dah daim lama dah kita. Aku rasa orang ni yang cerita pasal aku banyak berjela-jela, cerita pasal aku dalam FB ke dalam ni ke. Ini lagi bahaya lah. FB dah sama dengan WhatsApp lah. Lagi orang boleh tahu nombor kita ni. Jadi kalau begitu kata para ulama, kalau kamu takut timbul lagi satu krisis baru, cukup setakat macam mana kamu jumpa orang yang itu, waktu kamu bersalam dengan dia, waktu bersalam takul fi majalis, dalam majlis apa-apa pun, fi majalis dalam majlis apa, kalau perhimpunan bulanan atau salam atau program waktu salam, takul Allahumma ufid lahu, ya Allah ampunlah dosa orang. Kita tu doa pada dia. Kalau perempuan, Allahumma ufid laha. Mana di situ disebut begitu, kama jaa fil hadis kafarah, mana dalam hadis bilang kafarah ni yang berlaku sama kita ampun ya Allah, kita untuk empat orang ni kita salam dengan dia dalam hati, Allahumma ufid lahu. Jangan baca macam doa jenazah panjang, nanti terlepas kat mulut Allahumma ufid lahu warhamhu wa'afi. Dia pun tengok kau doa aku mati, masalah pula. Jadi kita kena doa dengan cara ni. Cuma hikmah di sebalik kita bertaubat kepada Allah SWT, yang mana Rasulullah menjelaskan kepada kita, taubat ini memberi satu manfaat yang sebaliknya. Kalau orang bertaubat, manfaatnya cukup besar yang Allah SWT sediakan kepada kita. Bagaimana firman Allah SWT? Allah SWT telah berfirman dalam surah Nuh ayat 1 hingga 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah pada mereka, kamu beritahu pada mereka, segera bertaubat kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Mana kita buat dosa, kita segera taubat kepada Allah SWT. Kemudian apabila kamu taubat, yursilu minas sama' alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Apa kaitan kita bertaubat Allah turun hujan? Kenapa ni hujan tak turun? Siapa yang salah? Bila buat solat istisqa, kan solat istisqa tu kita mohon ampun Allah SWT.
kita minta ampun dengan Allah, kita sebut, kita salah dengan Allah SWT, barulah Allah turun hujan. Rasa tak? Betul tak ayat Quran yang Allah cerita? Agar kamu segera taubat pada aku. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Manhaji, dinyatakan sebelum solat istisqa ni seelok-eloknya pemimpin kena umumkan kepada orang ramai, kita akan solat istisqa dalam tarikh yang sesuai. Tapi sebelum solat istisqa tu dia kena puasa sunat 4 hari. Puasa sunat 4 hari digalakkan. Kemudian yang kedua syarat dia kena umumkan dia mohon maaf sekiranya dia ada buat benda-benda tak baik. Yang ketiga, dia kena ajak ramai-ramai orang di bawahnya ini ialah banyakkan sedekah pada jalan Allah SWT. Kemudian baru dilaksanakan solat istisqa. Tapi apa yang sebaliknya, kita yang bawah ni bergoya-goya. Ini perlu pendedahan ilmu lah. Maknanya mungkin belum diberi maklumat yang jelas pada mereka. Sebab itu apabila ayat ini Allah SWT menjelaskan, apabila kita bertaubat kepada Allah SWT, Allah turunkan hujan. Apabila hujan turun, dia akan turun 3 bentuk. Ada hujan turun yang lebat. Yang lebat tu mendatangkan bencana. Ada hujan yang turun renyah-renyah. Ada hujan yang akan turun bersama dengan kilat, bunyi petir semua. Jadi waktu hujan itu turun, selepas kita solat istisqa, adalah kita membaca doa kata Rasulullah SAW, Allahumma sabiyyan nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan yang kamu turunkan ini, Allahumma sabiyyan nafi'ah, memberi manfaat kepada kami. Titisan dia memberi manfaat, bukan mendatangkan bala, tidak datangkan banjir, tidak. Dia turun memberi rahmat kepada kita. Masya Allah. Ini yang dijelaskan pada kita, supaya kita ambil perhatian bahawasanya hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu hujan turun, Nabi kan sebut waktu hujan turun waktu doa makbul. Tapi kita waktu hujan turun untuk main game lagi. Waktu hujan turun untuk cakap lagi. Waktu hujan turun tu, ya Allah, hujan dah turun tu, ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah, berkatilah hidup aku. Ya Allah, berilah kejayaan kepada anak-anak aku. Semua boleh minta macam-macam. Tapi tak ada. You tengok lebat ni, jam bagi macam mana. Itu dulu yang keluar dalam mulut kita. Buka tingkap, hujan lebat jam kita. Bukan Allahumma sabiyyan nafi'ah. Ya Allah, berkatilah hidup aku ini luar. Masya Allah. Betul tak? Yang keluar dalam mulut kita ni kena jalan ni pula, ni jalan jam. Allahumma hujan jam. Itu yang keluar dalam mulut kita. Bukan tengok Allah Akbar, Alhamdulillah, kita akan dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Bukan itu yang keluar dari mulut kita. Dan kemudian apabila kita bertaubat pada Allah SWT, ini kelebihan lagi Allah SWT beri. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini, dalam surah An-Nuh ini, ayat 12, Allah sebut lepas hujan turun, wa yumdidkum bi amwalin, dan aku beri pada kamu, wa yumdidkum bi amwalin, aku tambahkan rezeki pada harta kamu. Kenapa? Lepas kita istighfar, hujan turun, Allah tambahkan rezeki pada kita. Tengok beza. Allah beri kelebihan. Apa sekali kelebihan kita dapat? Macam-macam Allah SWT beri. Tumbuh-tumbuhan jadi elok semua ni, Masya Allah. Hari tu dah risau, tak cukup air, tak cukup. Walaupun masih ada cantuan, tapi air hujan tetap turun. Maknanya tu Allah masih sayang kepada kita. Sebab ramai yang buat solat istisqa. Ada sebut istiqah, ada sebut macam-macam. Saya pun gelak je. Sebab sebab saya minta dengan ketua pengarah, arahkan semua staf Dewan Bahasa dan Pustaka turun solat istisqa, kita buat di Dewan Bahasa. Yang orang tak pernah buat, keluar arahan keliling. Dia ada orang belajar solat istisqa. Dulu saya minta suruh buat semua solat gerhana, semua turun solat gerhana. Dia belajar, seumur hidup tak pernah buat. Sini tak boleh lah, pengarah tak boleh. Tak tahu lah, sebab saya jumpa dia ada ketua pengarah, cakap sebab ini mungkin dosa-dosa kita dengan Allah SWT. Okay. Jadi dia bagi green light, buat siar raya. Esok dia minta bawa ni semua solat istisqa bersama ustaz. Masya Allah. Maksudnya kita minta kepada Allah SWT supaya kita ni diredai oleh Allah SWT. Boleh insya-Allah.
Cuba mintalah berbincang dengan elok kan. Semua manusia pun kena bantu lah. Bagi ruang untuk waktu bekerja tu 1 jam tu untuk solat istisqa dengan khutbah ni sekali. InsyaAllah kita ya Allah SWT. Mungkin kenapa dalam organisasi kita timbul perasaan dengki, timbul perasaan ini punca-punca ni ada sabit juga semua ya Allah SWT. Bukan kita lihat orang di sana saja, kita kena lihat dalam kita. Mungkin keberkatan tu sudah dicabut oleh Allah SWT. Kita yang kena minta balik Allah beri berkat pada organisasi kita. Dan Allah janji lagi wa yumdidlakum bi amwalikum wa banin. Tengok kuatnya, hebatnya orang bertaubat ni, istighfar. Selalu beristighfar, bertaubat, Allah tambah lagi keberkatan dari segi keluarga kita. Keluarga, wa banin, anak-anak kamu aku bagi berkat, aku bagi kejayaan bagi dia. Dia pun tengok kejayaan ustaz, tengok tak dapat 5A pun. Macam mana tu? Kita nak tengok 5A, bukan tengok 5A. Keberkatan macam mana? Itu dari segi pendidikan kena usaha. Keberkatan dari segi akhlak anak kita jadi anak yang baik, anak yang menghormati bapa, anak yang begini. Ini keberkatan. Tengok hebatnya istighfar, taubat ni mendatangkan banyak benda. Orang kata apa taubat? Alah, setakat sebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa je ustaz? Tetapi kehebatan Allah janji kalau kamu sebut dengan ikhlas, rezeki kita ni kita berkejaya, duit yang kita dapat bulan-bulan gaji kita akan berkat, kita rasa cukup daripada. Kalau kita kurang beristighfar, kurang mendekati Allah SWT, kuranglah kita dapat. Dan Allah janji lagi apa? Wa yaj'al lakum jannatin, dan aku jadikan pada kamu kebun-kebun kamu, tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam berkat. Kenapa? Taubat. Jadi pekebun-pekebun atau peladang-peladang, mereka pun kena solat taubat, mereka pun kena beristighfar supaya hasil tumbuhan mereka menjadi baik. Jadi kadang-kadang tanam banyak, ladang tu luas, tetapi hasilnya sedikit. Kenapa? Ini yang penting. Sebab Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah sebut apa? Aku tarik hasil tumbuhan mereka tidak ada berkat. Wa yaz'al barakat was-samarat wa basyir sabirin. Mana Allah sebut dari situ aku tarik dari segi hasil tumbuh-tumbuhannya itu, maka dinyatakan di situ wa yaz'al barakat. Tak ada berkat pada pohon yang dia tanam. Dan bila kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud mohon ampun, maka keberkatan itu akan datang. Contoh orang tu tahun ni Allah bagi hasil bulan dia bagus. Lepas tu tahun depan tak berapa bagus sebab bergaduh adik-beradik. Berebut, aku nak sebelah sini, aku nak sebelah sini. Tengok hasil tak menjadi, dia tak apa sah, tak menjadi baja dah okey. Jadi melibatkan keberkatan silaturahim. Ini yang penting kita lihat. Itu orang Islam kita lihat di situ dari segi aspek itu pun banyak peranan juga. Masya-Allah. Dan kemudian Allah janji lagi disebut dalam Quran, wa yaj'al lakum anhar, dan aku jadikan aliran sungai. Bila hujan turun, aliran sungai kamu menjadi baik, bertambah elok. Tengok membantu kita, air kamu akan jadi cukup balik. Masya-Allah. Ini Allah jelaskan kepada kita tentang kekuatan istighfar fil ayat tadi alam anna istighfar yustanzilu bihi rizqu wal amtar. Apabila kamu beristighfar, Allah SWT akan menambah rezeki kamu dan Allah turunkan hujan. Ini dijanjikan oleh Allah SWT dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Balik tengok, Allah dah sebutkan tu orang beristighfar. Dan juga kita selalu apabila kita mohon ampun, antaranya kita baca Sayyid Istighfar, Allah Ma'ata Rabbi, atau kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca itu. Kadang-kadang orang baca dalam surah Hajat. Kenapa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan kamu. Maknanya situ kita letak tauhid uluhiyah kita dengan Allah SWT. Kepada kamu ya Allah, subhanaka, dan kita dah letak pujian maha suci tak ada orang lain, Kau Allah. Dah kita dah sebut pertama tentang la ilaha illa anta tu berkaitan dengan tauhid, ya, dan kemudian kita sebut subhanaka. Tengok Allah ajar pada kita cukup cantik. Subhanaka maha suci, kita puji kepada Allah SWT. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku berada dalam dosa dan kelalaian. Maknanya kita buat pengakuan, kita buat pengakuan dengan Allah SWT, kita ada dosa. Itu kena faham, bukan saja la lantas subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau solat tu dia bilan tu penghayatan tak ada. Betul tak? Kalau dia solat hajat ke,
Dalam sujud, la anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la anta subhanaka, nak cukup 10 yang dia nak sebut. Sepatutnya kita sebut tak sampai 10 pun tak apa, jadi kita menghayati apa yang kita sebut. La ilaha illa anta, itu tidak Tuhan engkau, aku tauhid pada engkau ya Allah, engkau seorang. Subhanaka, yang maha suci hanya engkau seorang. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku zalim pada diri aku sendiri, aku lalai ya Allah. Allah dah ajar cara minta ampun dengan dia ni. Dan di mana zikir ni dalam surah apa? Surah Al-Anbiya ayat 87. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, surah Al-Anbiya ayat 87. Balik tengok, hafal. Semua kita baca yang Allah dah ajar. Wahyu Allah turunkan oleh Jibril daripada Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, semua dah ada. Inilah zikir yang patut kita baca untuk mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kelebihan kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijelaskan lagi di sini. Apabila kita masalah tak dapat anak, kita pun beristighfar supaya murah rezeki Allah SWT beri. Dia kata, ya Allah, kahwin lama dah Ustaz, tak ada rezeki. Tetapi apabila seorang tu datang jumpa Rasulullah SAW, dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak ada anak ya Rasulullah. Rasulullah ni berapa lama dah kahwin? Lama dah kahwin. Rasulullah kata, banyakkan istighfar dan sedekah. Apabila dia banyak beristighfar dan sedekah, maka Allah SWT murahkan rezeki dia, Masya Allah. Dia dapat anak ramai tu. Jadi ada benda Allah SWT nak tengok kita. Dan apabila kita beristighfar, Allah bagi kelebihan lagi kepada kita. Dan kemudian apabila kita dah bertaubat kepada Allah SWT, jangan kita ulangi lagi. Ulang, Tuhan bagi pula. Memang orang sikap manusia begitu, tapi dia akan bertaubat. Kalau kita sebuah negara mengulangi balik benda ni, Allah datang balik. Allah datang, hujan tak turun, kemarau, panas, cuaca ni, Allah datang balik sebagaimana disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabarani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang muhajirin, khamsun iza ubtulitum bihinna wa auzubillah. 5 perkara naklah kamu jauhi apabila kamu diuji, jauh, minta jauh dengan Allah SWT. Antudrikuhunna, jangan kamu lakukan benda ini. Selepas kita dah taubat, kita ulangi balik. Lam tadhar fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashahu fihim at-ta'un wal awja'. Mana kata Rasulullah, tidak muncul satu perbuatan yang keji dalam suatu kaum. Jangan kamu ulangi perbuatan keji. Masya Allah, kita lihat pun ni banyak Allah uji perbuatan keji. Kita tengok konsert berapa orang mati. Sebenarnya sebelum ni dah banyak berlaku. Sebab berlaku mati, maka baru diambil tindakan. Sebelum ni dah ada konsert-konsert macam tu dilakukan, kebanyakan pengsan sahaja. Tapi bila berlaku kematian, baru kita sedar ini Allah SWT murka kepada kita, sikap kita manusia dengan Allah SWT. Bila berlaku benda keji ini dalam suatu kaum, dalam suatu masyarakat, qattu hatta yu'linu biha, sehingga dia melakukan secara terbuka, tunjuk maksiat secara terbuka, tak malu pada Allah SWT. Ini Nabi sebut, jangan kamu buat begini. Bila buat begini ni, punca bala datang, ujian Allah SWT datang sebab kamu. Allah sebenarnya tak nak beri bala pada kita. Allah tak nak turunkan masalah pada kita. Allah nak uji saja kita ni. Tapi kita minta supaya datang yang lebih teruk kita. Nabi pesan pada sahabat ni, kata, jangan kamu buat ini. Benda-benda keji kamu buat secara nyata. Illa yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja'. Maka akan tersebar wabak ta'un dan penyakit yang tidak pernah ada pada umat sebelum kami. Tengok, penyakit datang. Kerana dosa yang pelik-pelik yang dibuat oleh manusia ni, dosa zina, dosa ini ramai sangat dah nyata, jelas, maka Allah akan datangkan pelbagai bentuk penyakit. Kadang-kadang penyakit tak pernah dengar. Dulu kita heboh sekejap S1, N1 yang macam-macam dah datang. Sebelum ni tak pernah dengar. Sebab apa? Kerana dosa kita tidak istighfar kepada Allah SWT. Yang kedua, kata Rasulullah SAW di sini, walam yang kusur makyal wal mizan illa akhazu bis sananain wa shiddah ma'walati wujudu sultanu alim. Ini kata Rasulullah.
Yang tadi kamu buat secara nyata benar-benar. تكفون يكون